Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah, cikgu berharap anak-anak pelajar dapat mematuhilah arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan supaya kita semua berada di rumah. Ada ke yang keluar merayap pada tempoh waktu PKP ni? Galakkan semua anak murid pelajar cikgu berada di rumah lah masing-masing, di samping keluarga tersayang. Kerana kita tak tahu kat luar itu virus berada di mana. Seperti semua sudah maklum, virus ini sangat bahaya kerana ia boleh membawa kepada kematian. Okey, kita teruskan sesi pembelajaran kita, iaitu bab 2 berkenaan dengan pengurusan projek. Itu subtopik yang pertama, iaitu pengurusan projek reka bentuk. Ya. Okey, pada akhir pembelajaran ini, murid dapat mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk. Okey, cikgu akan terangkan dengan detail lah takrifan pengurusan projek reka bentuk. Okey, sebelum tu anak-anak murid cikgu boleh rujuk buku teks aktiviti tingkat atas 1 muka surat 32. Okey, boleh Semua dah buka buku teks? Okey, dah buka terima kasih. Okey, kita teruskan pembelajaran. Sekiranya anda dilantik sebagai ketua dalam suatu projek, berarti anda perlu pertama mengurus sumber, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga kemahiran, dan yang keempat teknik dalam pelbagai bentuk aktiviti dengan bijak. Kan? Betul tak? Kita sebagai ketua, kita perlu bijaklah mengurus sumber, kita perlulah berpengetahuan, berkemahiran dan mengesuai teknik yang kita akan lakukan untuk melaksanakan projek yang kita akan laksanakan. Boleh? Boleh? Okey, seterusnya pengurusan projek. Pengurusan projek ada berapa? Berapa? Okey, betul. 3. Kita pengurusan projek ada 3. Yang pertama, kita pergi pada skop kerja. Skop kerja dia terbagi pula kepada 2. Yang pertama apa? Betul, skop produk. Skop produk. Dan yang kedua, yes, betul. Pandai, terima kasih. Skop projek. Yang kedua ialah skop projek. Okey. Seterusnya, kita akan pergi pada tempoh masa. Tempoh masa yang kita perlukan untuk melaksanakan projek tersebut. Dan yang seterusnya, yang terakhir ialah kos projek. Kos projek inilah kos yang terlibat untuk melaksanakan projek yang akan kita laksanakan. Boleh? Faham? Okey. Sekarang kita pergi pada definisi pengurusan projek reka bentuk. Kita pergi satu-satu. Yang pertama ialah skop kerja. Skop kerja seperti semua sudah maklum, skop kerja ini terbagi kepada 2. Betul, skop produk dengan skop projek. Kita pergi satu-satu. Kita pergi pada skop produk terlebih dahulu. Skop produk ialah ia melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang kita kehendaki. Maksudnya kualiti di sini, contohnya kita ambil produk meja, lampu meja. Okey, lampu meja. So, lampu meja yang kita akan laksanakan itu berkualiti atau tidak. Ia menempati ciri-ciri keselamatan, maksudnya dari segi wiring dia dan sebagainya. Dan fungsi reka bentuk yang kita kehendaki itu. Fungsi dia berguna atau tak untuk kita gunakan sewaktu pembelajaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada skop projek. Okey, skop projek ini ialah dia melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, maklumat. Keempat, ruang. Dan yang terakhir sekali ialah ahli kumpulan. Ahli kumpulan yang terlibatlah untuk melaksanakan suatu projek reka bentuk. Okey, skop kerja ini sangat penting kerana ia bertujuan, yang pertama tujuannya ialah sekiranya skop kerja ini dilaksanakan, ia dapat mencapai objektif yang kita kehendaki. Dan yang kedua, tujuannya adalah mengawal sumber secara cekap. Sumber yang kita ada untuk melaksanakan projek itu dapat dikawal dengan baiklah, tidak berlakunya pembaziran dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada tempoh masa. Tempoh masa ialah tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek.
Maksudnya tempoh yang kita telah setkan untuk melaksanakan projek tersebut. Contohnya kita ambil waktu di sini kita nak melaksanakan projek sebuah meja belajar. Kita tetapkan bahawa meja ini dapat disiapkan dalam masa 1 bulan. So, kita perlu ikutlah tempoh tersebut. Sekiranya tempoh masa yang kita lakukan itu, kita ikut dan dapat disiapkan, ia adalah pengurusan projek yang baik dan sebaliknya. Jika tempoh masa yang kita tetapkan, kita tidak dapat menyiapkan projek tersebut, maka ia adalah pengurusan projek yang tidak baik, iaitu gagal lah. Okey, yang seterusnya kita pergi pada cost projek. Cost projek ialah peruntukan kewangan bagi menjayakan sesuatu projek. Ia melibatkan dalam kos projek ni ia melibatkan kos bahan, upah atau gaji, sewaan dan yang terakhir apa? Yang terakhir sekali. Siapa boleh bagi tu? Betul. Kos-kos sampingan. Kos-kos sampingan ini ialah maksudnya masa kita melaksanakan projek tersebut, contohnya mesin kita rosak. Itulah kos sampingan kita. Kos yang kita tak boleh jangka lah. Kos-kos sampingan tu. Maksudnya kos yang kita tak boleh nak jangkakan, dia akan berlaku. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Pengusaha projek, sesebuah pengusaha projek ialah penting. Itu yang baik kerana yang pertama, ia dapat merancang aktiviti projek. Betul. Merancang. Sama ialah perancangan projek. Kita nak laksanakan projek apa. Seterusnya, kita perlu menyediakan pelan atau lukisan bentuk produk yang akan kita laksanakan. Okey, betul. Okay, seterusnya, menentukan bilangan produk yang akan dihasilkan kelak. Pada akhir nanti kita laksanakan berapa bilangan dia, bilangan produk yang akan. Seterusnya, mengawal selia sumber yang sumber yang kita ada tu, kita dapat mengawal lah supaya ia tidak berlakunya pembaziran sumber dan sebagainya lah. Okey, betul. Okey, yang terakhir sekali, kita perlu pengusaha projek yang baik yang dapat mengawal pelaksanaan. Pelaksanaan yang diberikan ataupun yang kita laksanakan itu mengikut garis panduan yang kita laksanakan ataupun tidak. Okey, semua harap anak-anak pelajar, cikgu fahamlah apa yang cikgu sampaikan. Okey, sampai di sini kot. Ini dan kita akan berjumpa lagi pada video sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Bye bye.